pekan Kuala membeli bingka. Sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang menonton video kami di bawah tajuk Cabaran dan Implikasi Etisme terhadap Masyarakat Malaysia. Sebelum kita pergi jauh lagi untuk membincangkan tajuk kita pada hari ini, suka saya untuk memperkenalkan panel-panel kita pada hari ini yang handsome, cantik berseri, molek pula tu. Okey, baiklah, kita akan memperkenalkan panel-panel kita pada hari ini. Jom. Baiklah, kita memperkenalkan panel yang pertama. Beliau ini berasal jauh tempatnya. Tidak boleh diberitahu. Kita memperkenalkan Muhammad Malik bin Subiono. Dan kita lihat panel yang kedua. Beliau ini hebat dalam berbicara. Kita memperkenalkan Amatwah Tasnim binti Azimi. Kita lihat panel yang ketiga. Beliau ini bernas dalam mengeluarkan hujah-hujah. Kita memperkenalkan Nur Masduha binti Nur Rahmat. Kita lihat panel yang keempat. Hebat juga orangnya. Kita memperkenalkan Nurliana binti Abdul Halim. Kita lihat panel yang kelima. Beliau ni malu-malu kucing. Kita memperkenalkan Muhammad Sufihami bin Muhammad Noh. Baiklah, kita lihat pada isi kandungan. Yang pertama, pengenalan etisme. Yang kedua, tokoh-tokoh etisme. Yang ketiga, ciri-ciri etisme. Yang keempat, jenis-jenis etisme. Yang kelima, pandangan terhadap etisme. Yang keenam, aliran yang menyebabkan etisme. Yang ketujuh, kesan etisme. Yang kelapan, cabaran etisme. Yang kesembilan, langkah mengatasi etisme. Yang kesepuluh, perbezaan etisme dan Islam. Dan yang terakhir, kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula kepada pengenalan etisme. Perkataan etisme berasal daripada bahasa Yunani iaitu ethos, A-T-H-E-O-S, yang bermaksud tanpa Tuhan. Dan mereka yang tidak mempercayai Tuhan ni mereka ni digelar atheist, A-T-H-E-I-S-T. Okey, golongan ini mempercayai kejadian yang mempunyai unsur sains. Sebab apa? Sebab metod tersebut dapat menghasilkan pengetahuan yang benar. Baiklah, kita lihat pengertian etisme. Menurut Oxford Dictionaries, etisme berdefinisi kepada ketidakpercayaan atau kurang percaya tentang kewujudan Tuhan atau Tuhan-Tuhan. Dalam bahasa Arab pula ialah etisme adalah al-ilhad, di mana menurut Ibnu Al-Faris, ianya merujuk kepada menyimpang daripada pandangan yang lurus. Secara istilah, ilhad adalah sebuah mazhab falsafah yang menafikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai tokoh-tokoh ateisme. Terdapat ramai tokoh ateisme dan antara tiga tokoh daripadanya ialah Karl Marx. Karl Marx secara luas dihormati di kalangan ahli-ahli falsafah kerana penulisannya yang telah membentuk konsep komunisme, sosialisme moden, materialisme historis dan Marxisme. Marx sendiri adalah seorang ahli falsafah yang menentang gagasan agama dan kelas sosial dalam masyarakat. Karl Marx berpendapat bahawa masyarakat tanpa kelas sosial dan tanpa agama akan menjadikan manusia lebih bebas dan mencapai kebaikan bersama. Marx sendiri mengaku bahawa sebagai seorang ateis bukan hanya tidak percaya kepada dewa, malah dia juga menentang ritual penyembahan mereka. Bagi Marx, agama
sama bahayanya dengan masyarakat kapitalisme. Karyanya mempengaruhi karya Lenin, Stalin, Mao, tokoh dan komunisme lainnya. Pemikirannya telah memberikan impak jangka panjang kepada masyarakat manusia dan ia masih diakui sebagai salah satu pemikir sosialis paling berpengaruh pada abad ke-19. Seterusnya, tokoh yang kedua ialah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ialah salah seorang ahli pengkaji yang paling produktif masa hidupnya dan terkenal sebagai ahli lampu pijam moden, fonograf, kamera dan penemuan-penemuan luar biasa yang lain. Sepanjang hidupnya, Edison memiliki 1903 paten yang menjadikannya sebagai seorang pengusaha dan memiliki kuasa di kota New Jersey di mana ia dikenali sebagai Wizard of Menlo Park. Edison sendiri adalah seorang rasionalis dan dia menentang ajaran agama. Edison pernah berkata bahawa jika sesuatu hal itu mempunyai kaitan mengenai agama, maka itu semua adalah palsu. Semua agama adalah rekaan semata-mata. Dia juga menyatakan bahawa semua agama adalah ciptaan manusia dan bahawa semua Alkitab adalah buatan manusia. Dan antara tokoh yang terakhir ialah Ayn Rand. Ayn Rand ialah seorang rasionalis yang berpendapat bahawa peranan agama dalam masyarakat dapat digambarkan sebagai sosok antagonis. Ayn Rand menentang baik gagasan komunisme yang biasanya estetik dalam implementasinya, maupun gagasan agama secara umum. Karya Rand, terutama novel-novelnya seperti Atlas Shrugged dan Der von Herrnhut, telah membantu melestarikan ideologinya dan gerakan objektivisme yang masih bertahan hingga hari ini. Dia adalah seorang advokat yang hebat dan dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memperoleh pengetahuan. Dilansir daripada Guardian, karya Ayn Rand telah dianut di pelbagai ideologi politik, termasuk kubu libertarian dan konservatif Amerika yang telah memantapkan diri mereka ke dalam pemerintahan Amerika Syarikat, di mana mereka mempromosikan idea-idenya tentang kapitalisme dan hak-hak individu. Ciri-ciri atheism. Ciri-ciri atheism yang pertama sekali ialah jarang mengucapkan syukur. Oleh kerana seseorang ateis itu tidak percaya kepada Tuhan, itulah sebabnya mereka tidak pernah memuji Tuhan dan tidak pernah bersyukur. Mereka ateis ni hanya akan berterima kasih kepada orang yang telah membuat baik, melaksanakan tugas dengan baik terhadap mereka. Dan ciri yang kedua ialah tidak percaya takdir. Takdir ada disebut dan dikaitkan dalam agama. Manusia yang beragama percaya bahawa Tuhan telah menulis takdir. Tetapi bagi seorang ateis, mereka mengatakan bahawa semua yang berlaku adalah daripada hukum alam. Dan ciri yang ketiga ialah percaya kepada konsep kelahiran semula. Walaupun ateis tidak percaya kepada ketuhanan, mereka percaya bahawa selepas kematian bukan sahaja ada penjelmaan semula bagi makhluk hidup, bahkan seluruh alam semesta akan mengalaminya. Seterusnya, ciri yang keempat ialah ateis tidak percaya kepada roh. Golongan ateis tidak percaya kepada roh. Menurut mereka, kehidupan manusia benar-benar akan berakhir selepas kematian. Mereka tidak percaya kepada kehidupan selepas mati. Dan seterusnya, ciri yang kelima ialah tidak percaya syurga dan neraka. Mereka tidak berfikir tentang adanya ganjaran dan balasan untuk manusia setelah apa yang mereka lakukan di bumi. Ciri yang keenam, tidak percaya perkara gaib. Ramai ateis akan menggunakan semua logik mereka untuk melihat dunia ini.
Secara logiknya, mereka tidak percaya kepada perkara yang gaib dan makhluk halus. Dan seterusnya, ciri yang ketujuh ialah tidak percaya Nabi. Ateis mendakwa bahawa mereka tidak boleh menerima konsep Nabi. Menurut mereka, sangat tidak masuk akal jika seorang Nabi itu berasal dari Timur Tengah, yang berasal dari Timur Tengah dan dipilih untuk menjadi ketua bagi seluruh umat manusia. Dan seterusnya, yang ke-8, ciri yang ke-8 ialah mereka obses dengan ilmu. Seorang ateis sangat mencintai ilmu sains dan sangat menumpukan pada penguraian dan pengetahuan. Atas sebab ini, ramai pemimpin dunia yang mendakwa bahawa mereka ialah ateis. Dan yang ke-9 ialah tidak percaya kepada konsep kekal abadi. Konsep kehidupan kekal selepas kematian tidak wujud bagi seorang ateis. Ramai daripada mereka mengatakan bahawa kehidupan akan benar-benar berakhir selepas orang mati. Dan akhir sekali, ciri yang terakhir ialah kebahagiaan bergantung kepada persekitaran. Bagi mereka, manusia tidak akan menemui kebahagiaan jika berinteraksi dengan penciptanya. Mereka akan gembira atau sedih bergantung pada hubungan mereka dengan sesama manusia. Jenis-jenis ateism. Pada pembacaan saya, ateism mempunyai banyak jenis. Tetapi di sini saya hanya mengemukakan 4 jenis ateism yang utama sahaja, iaitu ateism materialism, ateism psychologist, ateism marxism dan ateism optimism. Ateism, yang pertama sekali, ateism materialism. Ateism materialism adalah satu fahaman ateism yang meyakini bahawa sesuatu yang wujud mestilah nyata, sehingga mereka tidak percaya dengan kewujudan Tuhan kerana Tuhan tidak dapat dilihat dan tidak nyata. Yang kedua, ateism psychologist. Ateism psychologist adalah mereka yang meyakini bahawa Tuhan atau bertuhan itu adalah jiwa kekanak-kanakan yang akan dibawa hingga dewasa apabila dibiarkan berterusan, sehingga menjejaskan kematangan diri seseorang tersebut seperti berdikari dan keyakinan diri. Sebagai contoh, ateism psychologist ialah seorang kanak-kanak yang ingin mengambil barang dan barang tersebut tidak tercapai olehnya. Jadi datanglah ibu untuk mengambil barang tersebut dan memberikan barang tersebut kepada anak dia. Jadi ringkasnya, anak tersebut menganggap bahawa ibu adalah tempat bergantung untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dan ketiga ialah ateism marxism. Ateism marxism adalah sejenis ateism yang paling popular pada era ini. Ateism marxism ialah gabungan antara ateism materialism dan ateism psychologist. Tokoh ateism marxism ini menganggap bahawa agama sebagai ilusi atau hiburan manusia yang gagal mendapat kesenangan di dunia. Dan akhir sekali, ateism optimism. Ateism optimism ini adalah ateism yang paling banyak dipercayai oleh seseorang ateis, terutama orang yang berilmu pengetahuan luas, seperti ahli saintis. Mereka beranggapan bahawa dengan ilmu pengetahuan, kita boleh melakukan apa sahaja sehingga tidak lagi memerlukan Tuhan di zaman moden ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana.
Baik, pada hari ini saya akan membicarakan berkaitan kewujudan Tuhan dalam pandangan atheism. Baik, seperti yang kita sedia maklum, atheism ini adalah wujud di kalangan golongan-golongan di bahagian barat, yakni bermaksud di negara-negara barat seperti Eropah, England dan sebagainya. Baik, dalam sejarah atheism di barat, ateis yang agak berilmiah pendekatannya adalah yang bersikap kritis terhadap ajaran Kristian dan juga institusi gereja. Antara tokoh yang populer adalah Giordano Bruno, Pierre Carvin Paul Tillich, dan Schleiermacher. Mereka ini adalah pengkritik yang sangat-sangat berpengaruh ajarannya terhadap Kristen dan juga dianggap sebagai etis. Baik, mereka yang saya katakan tadi adalah mereka yang agresif dan juga berani mencabar Tuhan. Atheism pada awalnya di era moden muncul kerana agama Kristian pada ketika itu seakan-akan tunduk sepenuhnya kepada falsafah. Perkara ini diterajui oleh pemikir dan ahli falsafah seperti Lessius, Mersenne, Descartes, Malebranche, dan Clarke. Kesamaan mereka adalah berbicara tentang Tuhan dan tanpa menyebutkan ataupun mengkhususkan perbicaraan mereka tentang Tuhan Kristian, yaitu Yesus. Atheism terbina atas beberapa kebencian dan kebebasan sepenuhnya daripada agama. Ada yang menolak kewujudan Tuhan dan ada juga yang menolak kerelevanan beragama di dalam diri kita, dan ada yang menolak pengetahuan tentang Tuhan dan kewujudan Tuhan. Okey, baik. Secara tidak langsung, seseorang yang bergelar ateis berpegang kepada beberapa prinsip, yaitu yang pertama sekali ialah antitheism, yang makna membawa makna kepercayaan dan agama secara umumnya perlu ditentang dan dihapuskan sepenuhnya kerana tidak dapat diadili secara intelektual dan berbahaya kepada manusia. Kerana apa? Kerana agama dan juga konsep ketuhanan mendekatkan diri kita ataupun mengokong diri kita supaya tidak melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral. Ini bahagi fahaman atheism. Baik, yang kedua adalah kepercayaan bahawa mana-mana atau semua perkara memerlukan bukti untuk diterima. Dalam kata lain, seseorang individu diadili sama ada beriman ataupun tidak beriman, atau menolak untuk menyatakan pendiriannya berdasarkan mereka mempunyai cukup bukti atau tidak, dan ketika menyatakan kenyataan tersebut dibuat. Baik, yang seterusnya adalah scientism. Scientism ini adalah istilah yang digunakan untuk kepercayaan bahawa metodologi dan pendekatan ilmiah dapat diterapkan untuk segala hal. Sains adalah pandangan dunia yang paling berautoriti hingga menafikan cara pandang lainnya. Scientism telah didefinisikan sebagai pandangan bahawa metod induktif sains adalah satu-satunya sumber berpengetahuan yang benar, dan terutama bahawa sains dapat menghasilkan pengetahuan yang benar mengenai manusia dan masyarakat. Baik, itu adalah ciri-ciri yang telah diterapkan ataupun yang ada pada seseorang yang mengaku dirinya ateis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik, pada hari ini saya akan membicarakan satu tajuk berkaitan tentang pandangan Islam terhadap wujudnya golongan atheism. Baik, secara umumnya agama Islam menolak fahaman atheism kerana sangat bercanggah dengan fahaman agama Islam sendiri, iaitu rukun pertama kita adalah mengucap dua kalimah syahadah yang mana membuktikan bahawa tiada Tuhan lain selain daripada Allah, ataupun
kewujudan Tuhan itu hanyalah Allah sahaja, tiada lain selain daripada Allah, dan juga Allah itu wujud atas dasar dia sendiri. Baik. Kemudian apa yang Islam berpendapat bahawa atheism ini patut ditolak kerana golongan-golongan atheism ini terlalu mementingkan ataupun terlalu menggunakan pemikiran akal, pendekatan akal untuk memikir segala jenis hal, termasuklah pendirian beragama. Apa yang saya boleh katakan bahawa golongan atheism ini menolak bahawa Allah ini ataupun Tuhan ini tidak wujud, sedangkan Allah ini ataupun Tuhan sememangnya wujud mengikut fahaman masing-masing. Tetapi mereka ini menolak dengan cara menggunakan akal fikiran bahawa semua yang wujud itu perlulah bertempat ataupun berjisim ataupun mempunyai bukti. Disitulah titik menolak fahaman bahawa atheism ini adalah golongan yang tidak sangat berlandas ataupun tidak related dengan agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di dalam surah Al-An'am ayat ke-29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Shadaqallahul azim, yang mana membawa maksud, dan tentulah mereka akan berkata pula, tiadalah hidup yang lain selain dari hidup kita di dunia ini, dan tiadalah kita akan mati, dan tiadalah kita akan dibangkitkan semula sesudah kita mati. Baik, saya rasa itu sahaja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya adalah aliran yang menyebabkan ateisme. Yang pertama adalah monoteisme. Monoteisme ni ialah agama yang mempercayai satu Tuhan. Perkataan monoteisme berasal daripada gabungan awalan Yunani, iaitu monos yang bermaksud sendirian atau tunggal, dan theo yang bermaksud Tuhan. Monoteisme bermaksud meyakini Tuhan itu adalah satu, sempurna, tak berubah dan pencipta kepada seluruh alam. Konsep monoteisme adalah Tuhan adalah sebagai zat yang berperanan dalam penciptaan, penguasaan bagi seluruh alam dan perlu disembah oleh semua ciptaannya. Terdapat 3 agama yang menepati definisi monoteisme ini, iaitu Yahudi, Kristian dan Islam. Agama Buddha tak tergolong dalam monoteisme ni kerana agama Buddha tidak menganggap Tuhan yang mencipta alam semesta. Seterusnya adalah politisme. Politisme ni adalah satu kepercayaan dalam menyembah pelbagai Tuhan dan dewa. Secara umumnya dipanggil sebagai menyembah makhluk gaib yang lebih daripada satu dan mempunyai peranan dan ciri Tuhan tertentu. Antara contoh agama dari aliran politisme ni adalah agama Hindu. Agama Hindu mempunyai banyak dewa dengan kuasa-kuasa yang berbeza. Mereka mempunyai 3 dewa utama, iaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara dan Dewa Siwa sebagai dewa penghancur. Namun, agama Hindu tak mengkhususkan penganut dia untuk menyembah 3 dewa utama. Mereka juga bebas untuk menyembah seperti menyembah matahari, menyembah langit, menyembah gunung dan menyembah laut. Aliran yang seterusnya adalah aliran ateisme itu sendiri. Ateisme ni disebut sebagai satu fahaman di mana seseorang itu tak percaya akan kewujudan Tuhan. Hal ini kerana mereka beranggap bahawa kewujudan Tuhan tak boleh dibuktikan secara empirikal dan ia hanya andaian dan kepercayaan semata-mata. Aliran ateisme ni muncul pada abad yang ke-19 hingga ke abad 20. Kesan ateisme terhadap individu. Syekh Abdul Rahman Habanaka Al-Maidani telah menyinaraikan beberapa kesan kepada psikologi individu bagi golongan ateis dalam kitabnya Kawashif Zuyuf. Beliau menulis bahawa akan wujud beberapa sifat dalam jiwa mereka, sama ada semua atau sebahagian saja. Antara kesan yang telah disenaraikan oleh Syekh Abdul Rahman Habanaka Al-Maidani ialah yang pertama,
perasaan akan menjadi kacau bilau serta akan kehilangan ketenangan jiwa. Yang kedua, rasa sesak di dada dan merasa seperti terpenjara dalam diri. Yang ketiga, jiwa merasa jengkel. Yang keempat, seseorang itu akan merasa kemurungan, kesedihan dan merasa tertekan. Yang keenam, seseorang itu akan rasa ingin bunuh diri. Yang ketujuh, sentiasa merasakan untuk membalas dendam dan jiwa yang sentiasa mendahagakan kepuasan terhadap sesuatu yang wujud. Yang kedelapan, rasa benci yang teramat. Yang kesembilan, ketakutan yang tinggi terhadap sifat curiga. Yang kesepuluh, mengeluh yang tidak reda. Apabila seseorang itu ditimpa kesusahan, mereka akan mengeluh kesah. Namun bila mereka mendapatkan kebaikan, mereka akan mula bersifat kedekut. Yang ke-11, seorang itu akan dengki dengan apa sahaja yang tidak selari dengan kemahuan mereka. Yang ke-12, iri hati yang membuak-buak. Yang ke-13, jiwa yang seakan-akan disiat-siat. Yang ke-14, seorang tidak akan aman dalam kehidupan mereka. Yang ke-15, kegilaan yang melampau. Dan yang ke-16, mengasingkan diri sehingga membawa kepada sikap individualistik. Seterusnya ialah kesan etisma terhadap masyarakat. Yang pertama, etisma akan menggugat ketenteraman masyarakat. Menurut pakar rujuk perlembagaan, Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz, beliau berkata fahaman etisma perlu dicegah kerana boleh menyebabkan ketidakselesaan dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan harmoni. Beliau juga berkata apabila satu pemikiran yang tidak memiliki tuan itu disebarkan, ia secara langsung boleh menjejaskan pandangan orang Islam atau menjejaskan hubungan orang Islam dengan mereka yang tidak menganut agama. Yang kedua, masyarakat yang berpecah belah. Hal ini kerana terdapat banyak ideologi yang baru yang akan muncul yang bercanggah dengan agama. Hal ini akan mendatangkan pelbagai kekeliruan dan salah faham yang boleh menimbulkan perbalahan sesama masyarakat. Dan yang ketiga adalah masyarakat tidak akan menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara. Jika penganut etisma yang mempelopori ketiga-tiga aspek negara, maka persepakatan dalam memajukan negara tidak dapat dicapai, terutamanya dalam hubungan dua hala kerana wujudnya diskriminasi daripada golongan etisma. Antara cabaran etisme terhadap masyarakat Malaysia ialah membuka ruang penyelewengan agama. Pengarah golongan etisme, jika tidak dibendung, akan membuka ruang serta pintu lebih luas kepada penyelewengan agama. Dalam konteks mutakhir ini, mereka juga semakin lantang mengeluarkan pandangan, bahkan menggunakan media sosial sebagai platform untuk meraih sokongan serta perhatian masyarakat. Oleh itu, umat Islam mesti memperkukuhkan akidah agar mampu menolak dakwah golongan anti-agama. Selain itu, fahaman yang menolak konsep ketuhanan atau ateisme ini adalah satu penyebaran yang mampu mengganggu ketenteraman awam. Fahaman ini perlu dicegah kerana boleh menyebabkan ketidakselesaan dalam masyarakat Malaysia yang hidup berbilang kaum dan harmoni. Apabila satu pemikiran untuk tidak memiliki Tuhan itu disebarkan, ini secara langsung boleh menjejaskan pandangan orang Islam ataupun menjejaskan hubungan antara orang Islam dengan mereka yang tidak menganut agama. Ini melanggar sistem perundangan negara kerana undang-undang melarang sebarang penyebaran doktrin yang tidak berasas kepada prinsip-prinsip Islam. Di samping itu, fahaman ateisme juga mencemari prinsip rukun negara. Seperti di dalam perlembagaan negara, perlembagaan hanya menjamin kebebasan beragama dan tidak merangkumi kebebasan untuk tidak beragama. Ini amat berbeza sekali dengan peruntukan hak asasi manusia sejagat 1948 yang memperuntukkan kebebasan untuk tidak beragama. Tetapi peruntukan itu tiada di dalam perlembagaan kita dan apa yang kita ada adalah konsep kebebasan untuk menganut, mengamal tertakluk di dalam undang-undang. Selain merujuk kepada perlembagaan, isu ini boleh juga dilihat dari segi falsafah negara. Falsafah negara sebagaimana yang kita tahu dalam rukun negara adalah kita perlu menghormati pandangan tetapi tidak boleh melupakan Tuhan. Prinsip pertama dalam rukun negara adalah kepercayaan kepada Tuhan dan sejarah di sebalik kewujudan prinsip ini adalah apabila ancaman subversif yang berlaku ke atas tajuk komunisme. Komunisme menolak ketuhanan dan kesannya adalah akan mencemari prinsip rukun negara kita.
Oleh itu, pengikut ateism boleh didakwa di bawah atas hasutan oleh kerana fahaman ateism menyangkal kesucian agama lain di Malaysia dan bercanggah dengan undang-undang berkaitan ketenteraman awam dan moral. Cabaran yang terakhir terhadap masyarakat di Malaysia ialah runtuhnya institusi kekeluargaan akibat daripada fahaman ateism yang menekankan nilai moral menjadi relatif. Hal ini menyebabkan golongan ini tidak lagi mutlak atau tertakluk kepada Tuhan kerana mereka ini lebih berpaksikan kepada kehendak manusia, menyebabkan berlakunya keruntuhan moral yang berkait rapat dengan cara hidup hedonistik yang semakin berleluasa pada masa sekarang. Akibat daripada cara hidup hedonistik yang ditekankan oleh fahaman ini akan menyebabkan keruntuhan institusi keluarga seperti berlakunya pergaduhan dalam keluarga, iaitu hasil daripada cara hidup hedonistik yang dilihat lebih menggariskan keseronokan sebagai tunjang utama kehidupan. Keseronokan ini diputuskan sendiri oleh akal manusia. Hal ini sedikit sebanyak bertepatan dengan matlamat ateism yang mahu memastikan manusia bebas daripada segala unsur ketuhanan. Institusi keluarga merupakan satu komponen yang penting dalam membentukkan sebuah masyarakat dan seterusnya memberi sebuah negara. Tanpa institusi kekeluargaan, pembentukan sesebuah negara tidak akan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, pada hari ini saya akan membentangkan ataupun memberi penerangan mengenai langkah mengatasi ateism. Baik, secara umumnya pelbagai langkah yang telah pun dilaksanakan oleh pihak berautoriti di Malaysia khususnya, iaitu kerajaan kita sendiri, kerajaan Malaysia, bagi mengurangkan ataupun menolak fahaman ateism di dalam diri seseorang manusia itu. Baik, langkah yang pertama yang dapat diambil adalah menggesa kerajaan dan pihak berautoriti menyatakan pendirian dan mengambil tindakan yang tegas, tepat dan segera. Ini bermaksud sekiranya seseorang itu telah mengaku ateism secara umum, pihak kerajaan perlulah mengambil langkah ataupun mengambil kaedah yang tegas kepada seseorang tersebut, sama ada ditangkap ataupun dimasukkan ke penjara ataupun sebagainya. Baik, yang kedua adalah menguatkuasakan fatwa dan undang-undang mengenai ateism dan fahaman-fahaman sekutunya yang lain, sama ada pada peringkat persekutuan maupun peringkat negeri. Baik, seperti yang kita faham, di setiap negara ataupun khususnya di Malaysia ada wujudnya undang-undang mengenai keagamaan. Apabila kita sebut undang-undang keagamaan di Malaysia, kita tidak terikat kepada satu agama, kerana di dalam rukun negara menyatakan bahawa kita sendiri bebas untuk memilih fahaman dan agama, tetapi tidak bercanggah kepada undang-undang negara. Baik, yang seterusnya, membina ataupun menyegarkan dan atau mempasakkan semula ekologi pengajian dan pendidikan disiplin ilmu akidah, usuluddin dan ilmu kalam secara sistematik, berkesan dan juga konsisten sebagai sebahagian langkah mempersiapkan ummah untuk menghadapi cabaran, serangan dan ancaman ism-ism yang pelbagai. Seperti yang kita tahu, bukan sahaja ateism yang menjadi musuh di dalam ataupun duri di dalam daging di negara kita. Banyak lagi ism-ism lain seperti liberalisme, ateism dan sebagainya. Sekiranya pihak kerajaan memberikan tekanan yang sepenuhnya kepada ummah, khususnya mereka yang beragama Islam seperti kita, dengan cara memberi ceramah ataupun menyebarkan poster-poster ataupun mengiklankan di TV apakah cabaran, apakah ciri-ciri dan sebagainya, insya-Allah secara berperingkat akan memberikan kefahaman yang dalam kepada setiap umat yang ada di negara kita, yaitu Malaysia. Baik, saya rasa itu sahaja.
Baiklah, mari kita lihat perbezaan antara ateisme dan Islam. Ateisme ini berasal daripada perkataan Yunani iaitu atheos yang bermaksud tanpa Tuhan. Islam pula berasal daripada perkataan Arab iaitu salam yang bermaksud keamanan. Islam ini adalah agama yang percaya akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat perbezaan yang kedua. Ateisme tidak percaya akan takdir, tetapi Islam percaya akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala yang berlaku pasti ada hikmahnya. Baiklah, kita lihat perbezaan yang seterusnya. Ateisme ini mereka merujuk metodologi sains untuk mendapatkan kebenaran, tetapi Islam merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengetahui hukum hakam dan lain-lain lagi. Baiklah, kesimpulannya, fahaman yang menolak konsep ketuhanan atau kita panggil sebagai ateisme ini adalah satu penyebaran yang mampu mengganggu ketenteraman awam. Pakar rujuk perlembagaan Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, fahaman itu perlu dicegah kerana boleh menyebabkan ketidakselesaan dalam masyarakat Malaysia yang hidup berbilang kaum dan harmoni. Dengan itu, kita mestilah menuntut ilmu dan kita mestilah memahami ilmu agama dengan sebaik-baiknya dan sentiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah supaya tidak terjerumus dalam lembah kesesatan. Kita lihat dalam hadis sahih dari Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya selama berpegang teguh dengan keduanya, iaitu kitabullah yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi, hadis. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami perbincangan tentang cabaran dan implikasi ateisme terhadap masyarakat Malaysia. Dan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.